Jadi hari ini kita akan pergi kepada dua ni, menghuraikan pemvulkanan getah dan kesan kehadiran sulfur kepada sifat-sifat getah tervulkan. Yang kedua, membeza dan membandingkan sifat antara getah tervulkan dan getah tak tervulkan. So ada dua. Yang pertama, menghuraikan pemvulkanan getah, macam mana kita nak vulkankan getah. Yang kedua, kita nak membandingkan sifat bagi getah asli ataupun getah tak tervulkan dengan getah tervulkan. Okay, pemvulkanan ialah proses yang dilakukan untuk menambahkan kekuatan getah asli, iaitu dengan cara kita tambahkan sulfur ataupun sebatian sulfur. Okay, sama ada kita tambah sulfur ataupun sebatian sulfur dan kita panaskan dia. Okay, yang ni cara yang pertama. Kita panaskan, kita tengok gambar, kita tambahkan sulfur, kemudian kita panaskan getah pada 140 darjah Celsius dengan menggunakan zinc oksida sebagai bangkit. So mula-mula kita tambah sulfur dan kemudian kita panaskan pada suhu 140 darjah Celsius. Yang kedua, kita juga boleh memvulkankan getah dengan cara kita rendamkan kepingan getah itu ke dalam larutan disulfur klorida. Okay, yang ni kita tak perlu panaskan. Rendam dalam larutan disulfur klorida. Okay, di dalam metil benzena. Metil benzena ni pelarut. Dalam proses pemvulkanan, atom-atom sulfur membentuk rangkai silang antara rantai-rantai polimer yang panjang. Okay, ini adalah polyisoprena ataupun getah asli. Okay, ini adalah getah asli. Kemudian bila kita tambahkan sulfur, sulfur ni S8. Okay, dia akan membentuk rantai CSSC. Nampak CSSC. CSSC. So ini kita panggil sebagai rangkai silang. Sebenarnya dekat rangkai silang ni, perhatikan kat dalam polyisoprena, bila dia membentuk polimer, so dia akan jadi rantai panjang kan. So kat dalam ni still ada beberapa double bond. Nampak, sebenarnya dekat sini pun asalnya double bond. Okay, sini double bond, sini pun double bond, sini pun double bond. Jadi bila kita tambahkan sulfur, beberapa double bond akan putus. Okay, double bond tu akan putus dan karbon yang sini dia akan membentuk rangkai silang. Dia akan tambah sulfur kan ni, tambah sulfur dan attach pada karbon pada polimer polyisoprena yang kedua. So dia macam terikat lah, macam ada tali yang terikat pada polimer yang pertama dengan polimer yang kedua. Okay, dan karbon yang sebelah sini, yang lagi satu ni pun sama. Dia akan membentuk rantai CSSC juga dengan polimer polyisoprena yang lagi satu yang ada kat atas. Right, yang ni pun sama. Yang ni asalnya double bond, tapi double bond tu break dan dia menerima molekul sulfur masuk ke dalam karbon. So karbon yang sebelah ni pun samalah, dia akan putuskan. Tadi double bond ni dah putus, so dia akan terima sulfur terikat pada karbon. So sulfur yang ni terikat pada karbon ni, karbon sebelah dia terikat pada sulfur lain. Ni umpama macam kita ada banyak rantai, okay, dan setiap rantai itu terikat. Rantai 1 terikat dengan rantai 2, rantai 2 terikat dengan rantai 3, rantai 3 terikat dengan rantai 4. Okay, ini kita panggil sebagai rangkai silang. Dan apa kelebihan rangkai silang ni, nanti kita akan tengok lepas ni. Okay, rangkai silang atau CSSC yang terbentuk antara rantai karbon yang berbeza akan menghalang rantai-rantai getah daripada menggelongsor apabila kepingan getah ditarik. Ini menjadikan getah lebih keras dan kuat.
So getah ni dia macam logam lah, contohnya macam logam kan, belajar sifat logam mudah ditempa. Mudah ditempa tu bila kita ketuk dia, molekul logam tu mudah menggelongsor. Sebab tu awak akan nampak logam tu mungkin akan kemik kan, dan berubah bentuk. Getah pun sama. So untuk mengelakkan getah tu daripada dia menggelongsor, getah satu kan, rantai yang pertama dengan rantai yang kedua ni boleh menggelongsor kalau tak ada CSSC. Jadi rangkai silang CSSC tu akan menghalang rantai getah ni daripada menggelongsor apabila getah ditarik. Okay, ini menjadikan getah lebih keras dan kuat. So bila kita tarik dia meregang, tapi bila kita lepaskan, rantai CSSC tu akan menarik supaya polyisoprema getah tu kembali pada kedudukan asal. Okay, yang ni menyebabkan getah tu struktur dia lebih keras dan lebih kuat sebab dia tak mudah menggelongsor. Ini getah lah, kepingan getah yang kita attach pada klip dan juga pemberat. Nanti kita tengok eksperimen ni. Titian titian silang sulfur juga, titian silang ni, rangkai silang ni juga menarik rantai-rantai getah kembalikan kepada susunan asal selepas regangan dilepaskan. Hal ini akan menyebabkan kekenyalan getah ditingkatkan. So kalau getah asli sifat dia memang kenyal kan, sifat getah asli kenyal, tapi getah terbukan dia lebih kenyal disebabkan ada rangkai silang ataupun ikatan karbon sulfur karbon, CSSC. Okay. Kenyal ni maksudnya bila kita regangkan kemudian kita lepaskan, dia kembali ke panjang asal. Itu maksud kenyal. Dia kembali kepada bentuk asal. Awak ada rubber band kan, getah apa tu? Getah yang bulat tu kan. So bila awak tarik getah tu, awak regangkan dan awak lepaskan, getah tu akan kembali ke bentuk asal dia. Betul tak? So itu maksud kenyal, elastik. Okay, getah memang kenyal tetapi getah terbukan lebih kenyal disebabkan dia ada ni lah rantai CSSC. Okay, getah terbukan mempunyai rintangan yang lebih baik terhadap pengoksidaan. Maksudnya getah yang terbukan ni susah ataupun tidak mudah dioksidakan. Ini adalah kerana pembentukan titian silang sulfur mengurangkan bilangan ikatan ganda 2 karbon-karbon dalam polimer getah. Yang ni macam cikgu bagi tahu tadilah, disebabkan dia nak membentuk ikatan dengan sulfur, beberapa ikatan ganda 2 dekat dalam polimer tu akan diputuskan. So bilangan ikatan ganda 2 karbon-karbon dalam polimer getah akan berkurang. Okey, yang ni untuk getah terbukan. Untuk getah asli atau getah yang tak terbukan, ingat lagi tak kita dah belajar hari tu, sifat getah asli adalah dia mudah dioksidakan. Okay, dalam pengoksidaan apa yang berlaku ialah ikatan ganda 2 karbon-karbon tu akan membuka dan membentuk ikatan dengan atom oksigen. So bila berlaku pengoksidaan, especially dalam getah yang tak terbukan, ikatan ganda 2 tu akan terputus, tetapi bukan untuk bentuk ikatan dengan sulfur, tapi untuk membentuk ikatan dengan oksigen. Bila karbon tu bentuk ikatan dengan oksigen, itu dinamakan proses pengoksidaan lah. So getah tu akan lebih mudah rosak. Untuk pemvulkanan getah ataupun getah yang tervulkan, adakah boleh berlaku pengoksidaan? Boleh berlaku tetapi rendahlah kadar pengoksidaan dia sebab beberapa karbon ganda 2 dah pun bentuk ikatan dengan sulfur kan, dia dah tak boleh bentuk ikatan dengan oksigen.
getah terbukan mempunyai rintangan yang lebih baik terhadap pemanasan. Kehadiran sulfur akan menambahkan takat lebur getah. Kehadiran sulfur akan menambahkan takat lebur getah. Bermakna getah terbukan ni dia lebih tahan terhadap haba. Kita panaskan pun dalam cuaca yang panas ke ataupun bila kita panaskan, dia tak mudah untuk melebur berbanding dengan getah tak terbukan. Ini sifat getah asli. Getah asli merupakan getah tak terbukan dan mempunyai kegunaan yang terhad. Hal ini adalah kerana ia mudah dioksidakan, lembut dan tidak tahan haba. Bagi meningkatkan penggunaan getah asli, getah terbukan dihasilkan. So getah asli sifat dia mudah dioksidakan, lembut, tak tahan haba. Jadi kita nak tingkatkan penggunaan getah asli, kita vulcanize. Kita akan vulkankan getah asli supaya getah yang terhasil ataupun getah yang tervulkan tu akan susah untuk dioksidakan, sifat dia lebih keras dan juga lebih tahan terhadap haba. Ini getah asli kurang tahan dan kita vulkankan dia untuk meningkatkan ketahanan ataupun kegunaan dia. So salah satu proses ialah pemvulkanan untuk menambahkan kekuatan getah asli dengan kita tambahkan sulfur ataupun sebatian sulfur tadilah, disulfur chloride tadi, disulfur chlorida, ataupun kita tambah je sulfur dan kita panaskan pada 140 darjah Celsius. Proses ni dibuat dalam industri lah, kilang-kilang getah. Apakah kegunaan getah terbukan dan getah tak terbukan? Okay, untuk kita tengok dulu getah yang tak terbukan, maksudnya getah asli biasalah. Getah tak terbukan digunakan untuk membuat gam, pita penebat dan juga pita pelekat. Bukan gam, pita penebat ni pita yang kita guna untuk balut kabel elektrik tu jadi sebagai penebat, dan juga pita pelekat. Okay, simple je. Macam nak faham? Okay, kemudian kegunaan getah terbukan dia lebih pelbagai, lebih banyak. Contohnya tayar kenderaan yang ni memang clearly lah dia sangat kuat kan. Kita seret dia, biasanya ketahanan satu tayar tu minimum pun 2 tahun boleh tahan kan. Sentiasa kita guna kenderaan kita, tapi tayar kita masih lagi tahan, boleh guna. Kemudian tali sawat conveyor, yang ni yang ada dekat supermarket ataupun dekat tempat check-in bag di airport. Sarung tangan pembedahan, belon udara panas, pemadam dan juga tapak kasut. Okay, ada lagi tayar pesawat, getah paip udara, peralatan menyelam, baju hujan, belon dan juga getah paip. So, nampak kan kegunaan getah terbukan ni dia lebih banyak daripada getah yang tak terbukan tu. Sangat sikit kegunaan dia disebabkan sifat-sifat dia, kelemahan-kelemahan dia tadi. Tapi getah terbukan banyak kegunaan dia. Okay, ini pula eksperimen. Tujuan eksperimen ni untuk membandingkan kekenyalan getah terbukan dan getah tak terbukan. So dalam bab getah ni dua eksperimen yang sangat famous. Yang pertama ialah penggumpalan getah. Ingat lagi tak? Kita nak menggumpalkan getah dengan cepat, kita kena tambah asid, ataupun kita nak elakkan getah menggumpal, kita tambahkan larutan amonia. So ini eksperimen yang kedua, kita nak bandingkan antara getah asli ataupun getah tak terbukan dengan getah terbukan. Getah yang mana lebih kenyal? Okay, bagaimanakah kekenyalan getah terbukan berbeza daripada getah tak terbukan? Soalan ni macam susah kan? Sebenarnya boleh buat penyataan masalah yang lagi senang, iaitu adakah getah terbukan lebih kenyal daripada getah tak terbukan? Kita boleh guna perkataan adakah, bagaimanakah, apakah. Okey, adakah getah terbukan lebih kenyal daripada getah tak terbukan? Okey, kemudian hipotesis, getah terbukan lebih kenyal daripada getah tak terbukan.
terbukan. Biasanya hipotesis kita akan menjawab pernyataan masalah. Okay, so kita nyatakanlah yang mana kita rasa lebih kenyal. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Kita nak bandingkan dua jenis getah. So yang kita manipulasi atau yang kita ubah, of course lah jenis kepingan getah kan. Satunya getah yang terbukan, satu lagi getah yang tak terbukan. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Kita akan compare kekenyalan. So kita akan ukur panjang asal dengan panjang akhir getah tu, adakah sama ataupun berbeza. Kalau sama, selepas kita letakkan pemberat kan, panjang dia masih lagi sama, menunjukkan getah tu adalah getah yang kenyal, lebih kenyal. Sekejap. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan, saiz asal lah kepingan getah yang kita gunakan tu mesti saiz yang sama, barulah kita boleh compare dengan tepat sesaiz kepingan getah. Kita akan malarkan dari segi ketebalan dia, panjang getah dan lebar getah. Okey, bahan yang kita akan gunakan ialah kepingan getah terbukan dan kepingan getah tak terbukan. Okey, saiz mesti sama 10 cm kali 5 cm, 10 cm kali 5 cm. Sekejap ya. Okey, dua bahan mesti saiz sama. Okey, radas. Kaki retot dan pengapit. Okey, kaki retot ni pengapit dia. Kemudian pembaris meter. Ni klip. Yang ni pemberat. Pemberat yang kita akan guna 20 gram, 30 gram, 40 gram dan 50 gram. Okey, untuk step yang pertama kita akan gantungkan getah terbukan dan getah tak terbukan pada kaki retot dengan menggunakan klip bulldog. So, kita klikkan getah terbukan. Kita gantung guna klip guna klip atas dengan bawah, gantung pada kaki retot. Yang ni pula getah tak terbukan, gantung. Perhatikan dia mesti saiz yang sama. Eksperimen ini akan dijalankan dengan menggunakan 4 pemberat lah, 20, 30, 40 dan 50 gram. Ukur panjang asal kedua-dua kepingan getah. Selepas kita gantung, kita ukurkan panjang kedua-dua kepingan getah dengan menggunakan pembaris meter dan kita rekodkan panjang getah. Ini panjang sebelum kita gantung pemberat. Okey. Gantungkan pemberat 20 gram di hujung setiap kepingan getah. Kat pemberat ni gantung dekat hujung dia, ke atas klip. Kemudian turunkan pemberat dan kita akan ukur panjang. Bukan waktu ada pemberat dia, kita gantung pemberat, lepas tu kita buang pemberat, lepas tu baru kita ukur panjang. Ukur panjang setiap kepingan getah selepas pemberat 20 gram dialihkan. Rekod data yang diperoleh. Okey, bila kita buang pemberat, nampak tak? Kedua-dua getah kembali ke panjang asal. Tadi kita gantung, dia akan panjang sikit kan? Kemudian bila kita buang pemberat tu, dia kembali ke panjang asal, menunjukkan kedua-dua getah ni kenyal lah. Yang seterusnya, kita ukur panjang asal kedua-dua kepingan getah. Sebenarnya tak payah ukur pun tak apa, sebab kita dah ukur yang tadi. Kita guna getah yang sama je. So masih lagi 8 cm. Gantung pemberat 30 gram. Okey, di hujung setiap kepingan getah. Nampak getah tu akan memanjang bila kita gantung pemberat. Tapi kemudian kita alihkan pemberat. Kita ukur panjang setiap kepingan getah selepas pemberat 30 gram dialihkan. So kita rekod data. Selepas kita buang pemberat, masih lagi dua-dua getah kembali ke panjang asal. Ukur panjang asal kedua-dua kepingan getah. Still sepatutnya tak perlu pun step ni, sebab kita boleh ambil yang kita dah ukur tadi, itulah sebagai panjang asal dia.
Okay, 8 cm. Gantung pemberat 40 gram di hujung setiap kepingan getah. Okay, dia akan memanjang. Ukur panjang setiap kepingan getah selepas pemberat 40 gram dialihkan. Alihkan pemberat dan kemudian baru ukur. Okay, bila kita gantung 40 gram, baru nampak ada beza pada panjang asal untuk getah tak terbukan. Getah terbukan dia masih lagi kembali ke panjang asal dia 8 cm. Manakala untuk getah yang tak terbukan, lepas kita alihkan pemberat, dia jadi semakin panjang. Ini sebab pemberat ni lebih berat daripada tadi kan. Yang ni kita gantung 40 gram. So selepas kita buang pemberat, panjang dia dah jadi 8.5 cm. Manakala yang getah terbukan tadi 8 cm. So dah nampak dah yang getah terbukan dia lebih kenyal sebab panjang asal dia kembali ke normal. Okay, ni kita nak gantungkan pemberat 50 gram pula. Panjang asal gantung pemberat 50 gram. Okay, dia memanjang. Nampak yang ni lebih panjang. Okay, ukur panjang setiap kepingan getah selepas pemberat 50 gram dialihkan. Rekod data yang diperoleh. Okay, so getah terbukan. Selepas kita gantung 50 gram pun, panjang asal dia masih lagi sama, 8 cm. So dia sangat kenyal berbanding dengan getah yang tak terbukan. Lepas kita alih pemberat 50 gram, panjang dia dah berubah dah menjadi 9 cm. So dia kurang kenyal. Dia kurang kenyal sebab dia tak kembali ke panjang asal kan. Okay, ini keputusan daripada eksperimen yang kita buat tadi. Kat sini je beza dia. Okay, untuk yang getah tak terbukan je ada perbezaan, ada penambahan panjang. Getah tu akan jadi bertambah panjang disebabkan sifat getah tak terbukan yang kurang kenyal berbanding getah terbukan. Kedua-dua kepingan getah memanjang apabila pemberat yang lebih berat digantung kepadanya. Namun demikian, apabila pemberat dialihkan, getah terbukan akan kembali ke panjang asal. Getah terbukan dia kembali ke panjang asal. Manakala getah tak terbukan saja yang tak kembali ke panjang asal selepas pemberat 40 dan 50 gram diletakkan. So getah terbukan dikatakan lebih kenyal kerana dapat menahan daya yang lebih kuat. Bagi getah yang tak terbukan, berat maksimum yang dapat mengembalikan panjang asalnya ialah 30 gram. 30 gram masih lagi kembali ke panjang asal, tapi sambung. Okay. Kesimpulannya, getah terbukan lebih kenyal daripada getah yang tak terbukan. Dalam eksperimen, kalau masuk dalam ujian amali, sebenarnya eksperimen ni senang je lah. Awak just compare ketahanan ataupun kekenyalan dua jenis getah. Sekejap. Cakap. Okey, kita cuba. Mari cuba, sila klik pada sifat-sifat berikut dan letakkan ke dalam bekas yang sesuai. Yang kita kena pilih yang mana sifat untuk getah terbukan dan yang mana sifat untuk getah tak terbukan.
Okey, lebih tahan lelas. Tahu tak tahan lelas? Tahan lelas ni lebih kurang macam tahan haus. Dan haus dahaga tu macam tayar tu kan. Dia kurang haus. Ini sifat untuk getah terbukan ke getah tak terbukan. Tahan lelas. Getah terbukan ke getah tak terbukan. Getah terbukan. Bagus. Lebih kenyal sifat untuk terbukan ke tak terbukan. Lebih kenyal. Terbukan. Terbukan. Yang ketiga, kurang tahan pengoksidaan. Tak tahan pada pengoksidaan. Ini getah yang mana? Tak terbukan. Tak terbukan. Kurang kuat. Sifat getah yang mana? Tak terbukan. Tak terbukan juga. Yang sifat-sifat yang negatif tu kebanyakan pada getah yang tak terbukan. Cengkaman pada permukaan kering yang lemah. Rasanya yang mana? Untuk cengkaman getah ni, kalau getah asli ataupun getah tak terbukan, dia lebih tahan pada permukaan basah. Manakala getah yang terbukan, dia tahan cengkaman pada permukaan yang kering. Kat sini dia kata cengkaman pada permukaan kering yang lemah. Ini adalah sifat untuk getah tak terbukan. Lebih melekit. Tak terbukan. Tak terbukan. Lebih tahan suhu. Terbukan. Terbukan. Cengkaman pada permukaan basah yang lemah. Tak terbukan. Tak terbukan. Tak muat dah ni. Terbukan. Sebab yang getah tak terbukan tadi ni, dia cengkaman pada permukaan kering yang lemah. So getah tak terbukan, cengkaman pada permukaan basah yang lemah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau permukaan basah, getah terbukan tu kurang cengkaman. Kalau permukaan basah, getah terbukan kurang cengkaman. Manakala kalau getah tak terbukan, pada permukaan kering, dia kurang cengkaman. Secara keseluruhannya, kita dah mempelajari yang ni dah itu. Sifat getah tak terbukan, sederhana, kenyal, boleh dioksidakan, tak larut dalam asid atau alkali, menangkis air, tidak boleh mengkonduksikan elektrik dan tidak tahan panas atau sejuk. Kegunaan dia untuk buat gam, pita pelekat dan pita penebat. Manakala getah terbukan digunakan untuk membuat macam-macam kan, tayar, belon, sarung tangan, pemadam belon udara panas tadi tu, alatan untuk snorkeling, untuk menyelam, paip udara. Penggumpalan lateks boleh dipercepatkan dengan menambahkan asid, manakala alkali boleh ditambah untuk mengelakkan penggumpalan lateks. Ini dalam pembelajaran yang sebelum ni lah. So pemvulkanan, ingat balik, pemvulkanan ia proses kita tambahkan sulfur ataupun sebatian sulfur ke dalam getah untuk tujuan dia menguatkan getah. Dengan membentuk rangkai silang lah. Ingat rangkai silang dia CSSC. Dia akan putuskan double bond dan masukkan sulfur.
Okay, ini sifat-sifat untuk getah terbukan dan getah tak terbukan. Kalau masuk bahagian esei, dia suruh bandingkan. Jangan lupa kalau soalan perbandingan ataupun bezakan, baik awak buat jadual macam ni. Okay, lebih senang untuk pemeriksa nampaklah apa yang awak jawab. Ni kan kekuatan, getah terbukan kuat, getah tak terbukan lemah. Kekuatan untuk melekat, getah terbukan kurang, getah tak terbukan lebih. Sebab tu getah terbukan tu sifat dia kan melekat, melekit. So kita guna untuk buat gam, kita guna untuk buat pelekat. Kekenyalan, getah terbukan lebih kenyal, getah tak terbukan kurang kenyal. Ketahanan pada suhu, getah terbukan lebih tahan pada suhu panas atau suhu rendah berbanding dengan getah tak terbukan. Okay, dah banyak lagi lah. Kita cuba jawab soalan. Ada 10 soalan. Apakah nama IUPAC bagi monomer polimer getah? Ingat lagi tak? Kita belajar hari tu. Nama polimer getah. Yang mana satu? Type je A, B, C, D. Tak ingat? C. Bagus. Okay, C betul 2 metil but 1,3 diena. Yang kedua, bahan kimia manakah yang boleh digunakan untuk menukarkan getah asli kepada getah terbukan? Daripada getah asli, kita nak jadikan dia getah terbukan. Kita kena tambah apa? C. Sorry? Tengah. C. C, okey. Apa-apa yang ada sulfur kan? Sulfur diklorida ataupun sulfur saja. Bagus, C pun betul. Yang manakah antara berikut merupakan sifat-sifat getah asli? Pilih. Yang mana? B. B 1 dan 4. Okey, kenyal, betul. Boleh dioksidakan oleh oksigen apabila terdedah pada udara. Okey, tepat sekali. Antara yang berikut, yang manakah adalah benar mengenai kegunaan getah terbukan dan kegunaan getah tak terbukan? Yang mana betul? B. Yang mana? PQRS. Q. Pita pelekat getah tak terbukan, getah terbukan tayar kenderaan. Okey, bagus, betul. Raja di bawah menunjukkan perubahan struktur getah asli selepas proses P. Apakah proses P? Ini getah asli, kemudian dia tambahkan asid ke dalam bika yang berisi getah lah, berisi latex. So proses apa ni? Menambahkan asid ke dalam latex. Proses apa? Tak ingat?
proses penggumpalan. Okey, bagus. Pemejalan kita tak ada belajar kan. Pemvulkanan kena tambah sulfur bukan tambah asid. Pempolimeran tak ada kaitan. So kita pilih B, proses penggumpalan. Asid akan mempercepatkan penggumpalan getah. Kalau tambah amonia, dia akan mencegah penggumpalan getah. Bagus. Okay, antara berikut yang manakah boleh menggumpalkan lateks? Yang boleh menggumpalkan lateks. Pilih. A, 1 dan 2. Betul tak? Yang boleh menggumpalkan lateks ialah asid kan? So asid yang pertama asid etanoik, yang kedua asid propanoik. Sangat bagus. Okey, 1 dan 2. Okey, bagus Isrina. Soalan 7. Okey, manakah antara berikut merupakan sifat getah tervulkan? C. C, 1, 3 dan 4. Kurang kenyal ke getah tervulkan? Salah tengok pula. D. D, 2, 3 dan 4. Kuat dan keras, lebih tahan haba, lebih tahan pengoksidaan. Bagus. Ain kan? Soalan 8. Manakah antara berikut merupakan bahan yang digunakan untuk menghalang penggumpalan lateks? Dan bagaimanakah ia dapat menghalangnya? Pilih. Tak payah baca penjelasan pun tak apa, pilih je bahan, dia pun dah tahu dah. Bahan mana yang boleh menghalang penggumpalan lateks? KR. Okay, Masyita dengan Isrina. Bagus. Betul, R, larutan amonia. Kan nak cepatkan lateks menggumpal, tambah asid. Nak lambatkan atau halang dia menggumpal, kita tambah larutan amonia. Mengandungi ion hidroksida yang akan mengekalkan cas negatif pada zarah getah, supaya getah-getah tu tak mendekat dan tak berlanggar dan tak pecah protein dia kan. 9. Raja di bawah menunjukkan perubahan struktur getah asli selepas penambahan bahan Y. Apakah bahan yang sesuai untuk Y? Ini polyisoprena. Bila tambah Y, dia jadi getah tervulkan. Dia membentuk rangkai silang CSSC, 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 CSSC. So kita nak kena tambah apa? C. Bagus. Larutan disulfur klorida. Dan 10. Raja di bawah menunjukkan perubahan struktur getah asli selepas melalui proses P. Yang ni getah asli. Getah asli dia tak ada rangkai silang. So selepas proses P, dia membentuk rangkai silang. Maksudnya getah Z ni ialah getah asli, getah Y ialah getah yang tervulkan. Manakah antara pernyataan berikut adalah tidak benar? C. Getah Y lebih mudah dioksidakan daripada getah Z. Bagus. Getah Y sepatutnya getah Z lebih mudah dioksidakan kan? So yang ni tak benar. Okay, habis. Kita hantar jawapan. Okay, semua betul. Okay, bagus. Kalau ada yang tak faham boleh tanya. Dan awak buat buku modul. Kalau tu dah buat yang getah asli kan? So sambung. Buku cikgu muka surat 120. Awak carilah dekat buku awak.
tajuk pemvulkanan getah. So, lengkapkan muka surat pemvulkanan getah. Okay, next class kita akan masuk getah sintetik dan habiskanlah bab 4. Kita jawab soalan sekali. Okay, ada soalan tak?